Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Notis resis, penjual jagung didenda Rp400, istri masuk penjara. Isu tentang notis resis penjual jagung ini menjadi perkara yang sangat meluas didebat dan dibincangkan di Malaysia. Ada yang mengatakan bahwa denda dan juga hukuman ini baik untuk mengelak penularan rasisme ataupun mengelakkan berlakunya lagi kes-kes yang serupa yang menyebabkan perdebatan, keresahan dan juga perpecahan dalam perpaduan Malaysia. Tapi ada juga netizen yang mempersoalkan. Ada juga yang netizen mengatakan bahawa bagaimana pula dengan orang-orang tertentu yang turut dilihat seperti resis? Kata mereka ada beberapa pemimpin politik yang turut resis dalam kenyataan-kenyataan mereka. Mereka memetik beberapa nama yang paling besar, tapi masih belum ada tindakan ataupun hukuman dikenakan, kata mereka. Kesiannya, kesiannya penjual jagung yang menulis notis itu sudah didenda Rp400 dan istri pula masuk penjara, kata mereka. Tertanya-tanya, tertanya-tanya ialah bilakah masanya akan kita lihat orang atau jerung-jerung besar, ikan-ikan paus pula yang akan dipenjara atau didenda kerana tindakan resis mereka. Itu persoalan netizen. Seorang penjual jagung yang menjadi tajuk utama kerana meletakkan notis papan tanda perkauman telah dikenakan denda Rp400. Istrinya yang berwarga Indonesia bagaimanapun dijatuhkan hukuman penjara 3 bulan selepas disabitkan kesalahan. Mengikut Seksyen 6 dalam kurungan 1 kurungan C Akta Immigration 1959 dan 63 kerana tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Pasangan itu didakwa di Mahkamah Magistrate Sepang hari ini dan mengaku bersalah terhadap pertuduhan yang dibacakan terhadap mereka. Menurut Timbalan Ketua Polis Daerah Sepang, G. Shan Gopal Krishnan, kejadian yang menjadi tular di media sosial itu disiasat mengikut Seksyen 505 dalam kurungan B, Kanun Keseksaan, Seksyen 4 Akta Hasutan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Susulan laporan polis tangkapan ke atas lelaki berumur 64 tahun itu yang merupakan penjual jagung bersama istrinya yang berumur 52 tahun yang merupakan seorang warga Indonesia pada 17 Februari lalu di Jalan Labunhan Dagang Nilai Sepang. Kertas siasatan telah dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya Selangor dan arahan telah diberikan untuk menuduh penjual jagung ini di bawah Seksyen 505 dalam kurungan B Kanun Keseksaan kerana dengan pertuduhan alternatif di bawah Seksyen 268 Kanun Keseksaan. Isteri peniaga ini didakwa mengikut Seksyen 6 dalam kurungan 1 kurungan C Akta Immigration 1959-63 kerana tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Sehubungan itu, Shan Gopal menasihati orang ramai agar menjaga hubungan antara kaum dan tidak mengeluarkan sebarang bentuk provokasi sehingga membangkitkan ketegangan kaum dan agama. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Dan tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Apakah Mahathir dalam keadaan paling nazak, dalam tanda petik nazak, berkait dengan kedudukan beliau dalam politik dan kuasa Malaysia? Adakah Tun Mahathir sudah mula terlalu nyanyuk kata pengikut-pengikut Anwar Ibrahim? Apabila ada yang beranggapan Mahathir sudah mula berhalusinasi, terkini apabila Mahathir menuduh Anwar Ibrahim kononnya menghalang pemimpin-pemimpin dunia
berjumpa dengan Mahathir. Anwar sudah memberikan kenyataan bahwa Tun Mahathir bohong. Siapa pemimpin yang kononnya dihalang oleh kerajaan? Itu sebabnya ada penyokong Anwar Ibrahim menyatakan Mahathir dah terlalu nyanyuk atau dah terlalu tua sehingga dah berhalusinasi, kata mereka. Apakah Mahathir berhalusinasi selepas tragedi PRU 15 atau doa Fazil Nur sudah termakbul, kata Lokman Nur Adam. Dalam istilah psikologi, gejala narsistik ataupun narcissistic personality disorder merupakan personality atau karakter seseorang yang sentiasa merasa dirinya sahaja betul, tidak mahu menerima pandangan orang lain, dan memiliki sifat empati yang rendah dalam hampir semua perkara. Gangguan personality narsistik ini adalah antara isu mental yang sangat susah dirawat kerana pesakit lazimnya menganggap personality mereka bukan suatu masalah kerana ia tidak memberi kesan buruk kepadanya secara langsung. Bila selalu merasakan diri sendiri betul, maka orang lain pasti akan sentiasa dilihat salah dan paling kritikal apabila selalu berhalusinasi. Kononnya, diri sendiri teraniaya atau dianiayai oleh orang lain. Itulah karakter atau personality sebenar insan bernama Mahathir Mohamad. Sejak mengalami kekalahan yang memalukan pada PRU 15 lalu, dengan majoriti cukup besar iaitu 13.518 undi dan turut kehilangan deposit pertandingan, gejala NPD yang ada pada Mahathir ini dilihat semakin menjadi-jadi atau parah, dan hari ini gejala tersebut telah diburukkan lagi dengan gangguan halusinasi yang cukup serius dan membimbangkan. Terkini dalam sebuah podcast Apa Cerita, gejala MPD dan gangguan halusinasi Mahathir ini sudah tidak dapat dibendung lagi apabila Mahathir mendakwa secara terbuka. Kononnya Perdana Menteri menghalang beberapa pemimpin negara asing daripada mengadakan pertemuan dengan beliau. Hal ini bertambah lucu apabila Mahathir turut berhalusinasi dengan kononnya mendakwa Perdana Menteri juga menghalang para penyokong Perdana Menteri sendiri, orang lain dan penyokong Mahathir dari mengadakan perjumpaan dengan Mahathir. Persoalannya, bagaimana pula Anwar Ibrahim dapat menghalang penyokong Mahathir mengadakan perjumpaan dengan Mahathir? Tak tahulah, tiada satu orang pun dapat menangkap apa yang sedang berlaku. Menghairankan, semua halusinasi Mahathir dalam sesi podcast Apa Cerita ini tidak langsung menyebut satu nama pun individu-individu yang dikatakan pemimpin negara luar yang dihalang oleh Perdana Menteri untuk berjumpa dengan beliau. Begitu juga pihak yang berada dalam negara ini yang turut didakwa dihalang daripada berjumpa Mahathir. Tiada satu nama pun dinyatakan oleh Mahathir dalam dakwaan ini. Kemudian beliau berhalusinasi lagi mengenai pelan damai. Jika Perdana Menteri sanggup menarik semula tuduhan yang mendakwa beliau mencuri duit. Jika sanggup, beliau akan berdamai dan mungkin menjadi penasihat atau memberi pendapat kepada Perdana Menteri bagi menyelesaikan banyak masalah, terutama berkaitan ekonomi, politik, sosial maupun peribadi. Pelik, tapi itulah hakikat kebenaran betapa seriusnya gejala narsistik dan halusinasi Mahathir ini. Dalam satu masa, podcast boleh berhalusinasi dengan dua keadaan berbeza. Begitu juga di luar podcast, sentiasa meratip, saya tak ada duit, dan merakamkan aksi cari duit dalam rumah. Tapi akhirnya terbukti keluarga Mahathir sendiri ada duit bila anak-anak istihara harta mencecah 1 bilion lebih. Kesimpulannya kepada Tun Mahathir, cukuplah hanya merenung dan bermuhasabah dengan apa yang terjadi di Langkawi pada PRU 15 lalu.
Jangan pergi terlalu jauh untuk tunjukkan kamu masih hebat. Tiada siapapun menghalang dan dihalang untuk berjumpa dengan kamu. Podcast seperti Apa Cerita pun dengan bebas dan tanpa halangan dapat bersiaran dan berjumpa dengan kamu. Takkanlah podcast Apa Cerita ini lebih hebat dan kebal dari pihak lain yang kamu sebut dan dakwa dihalang oleh Perdana Menteri dari berjumpa dengan kamu. Mungkin apa yang berlaku pada Mahathir hari ini merupakan kesan dari doa atau kifarah. Mungkin doa dari mantan Presiden PAS, yaitu arwah Ustadz Fadzil Nur, yang berharap umur Mahathir panjang dan sempat melihat kerosakan yang pernah berlaku atau beliau lakukan dulu dimakbulkan. Sebab itulah keadaan Mahathir kini kelihatan agak luar biasa peliknya. Walaupun dilantik sebagai penasihat SG4 oleh PAS, doa ini juga masih belum dipadamkan dalam satu artikel di dalam portal Haraka Daily yang disiarkan sejak 16 dan 23 September tahun 2019 yang lalu. Kenapa Perdana Menteri Anwar Ibrahim perlu keluar negara? Saudara, ramai juga orang yang cuba memfitnah Anwar Ibrahim, kononnya menghabiskan uang negara pergi ke luar negara. Semua itu adalah fitnah. Setiap kali Anwar Ibrahim pergi terbang ke luar negara, pasti ada yang bertanya, kenapa asik travel, apa faedahnya? Sebenarnya, CEO negara kita PMX memainkan peranan penting dalam memasarkan jenama Malaysia di persada dunia. Dalam dunia perniagaan, seorang CEO yang berjaya tidak hanya duduk di pejabat. Mereka aktif membina rangkaian, mencari peluang baru dan memperkukuh hubungan strategik. Begitu juga dengan PMX. Anwar Ibrahim tidak seperti pemimpin-pemimpin terdahulu yang hanya makan gaji buta, duduk di dalam pejabat dan tak tahu buat apa-apa. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.